Okey, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan linear dan tak linear. Okey, cikgu, macam mana kita nak bezakan hubungan linear dan tak linear tu? Okey, macam ni. Hubungan linear tu, bila awak tengok satu graf tu, dia membentuk garis lurus. Tak kisahlah macam ni ke, macam ni ke, ataupun macam apa lagi? Macam-macam. Yang penting dia garis lurus itu adalah merupakan hubungan linear. So, cara kita nak tahu hubungan linear tu adalah key dia adalah pastikan dia adalah garis lurus. Okey, faham? So, untuk hubungan tidak linear pula, bila awak tengok satu graf tu, dia membentuk melengkung macam ni. Tak pun dia melengkung macam ni ataupun macam ni ataupun macam ni ataupun macam ni. So, kiranya kalau awak jumpa tu hubungan jika awak jumpa dia punya garisan tu tidak dia bukan garis lurus, itu adalah hubungan tidak linear. So, tips dia adalah cara kita tahu hubungan tidak linear adalah dia bukan garis lurus. Alright? So, senang kan? So, hubungan linear dia adalah garis lurus. Apa-apa asalkan dia garis lurus. Kalau hubungan tidak linear dia bukan garis lurus. Asal dia melengkung ke. Asalkan dia bukan garis lurus. Itu adalah hubungan tidak linear. Okey? Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke sesi melukis garis lurus bagi hubungan linear. Cikgu, saya dah faham dah garis lurus ni dan saya dah tahu dah macam nak plotkan dia. Tapi kenapa saya bila garis tu ada titik yang tak kena? Contohnya macam ni. Macam ni. Okey, apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah masa awak garis guna pembaris. Okey, cikgu saya buatlah pembaris awak tu macam mana. Okey, ini saya pembaris lah. Awak bawa pembaris ni kan, awak ukur, awak tengok, pastikan tengok titik mana yang paling banyak kena. Contoh awak garis kunci kat sini. Contoh awak garis ni, ini ibaratkan ni pembaris awak lah. Contoh lah kan. Sekejap ya. Okey, lepas tu bila awak garis tu ada 3 titik tak kena. Okey, awak alter balik, alter lagi. Tengok. Bila awak garis macam ni 2 tak kena. Awak pilih titik yang banyak kena, which mean that di situlah awak akan garis. Okey, itu adalah garis lurus pun yang terbaik. Lepas tu pula macam mana kita nak tahu pula kita ni dah dapat kita dah garis lurus yang terbaik? Bila awak tengok kat sini. Okey, kita zoom sikit contoh. Bila awak dah garis tu, awak tengok ada kiri dan kanan tu tak kena. Okey. Awak tengok dia punya jarak garis lurus dengan titik tu. Kalau dia punya jarak tu sama, itu adalah seimbang. Kalau seimbang maknanya garis lurus awak adalah yang terbaik. Faham? Okey. Sebelum tu saya nak maklumkan bahawa yang saya buat X tu adalah titik dia, titik plot. Contohnya titik plot tu contohlah. Kalau dia 7, 9, awak ukurlah 7, 9. Contoh 7, 9. Tu titik plot, tahu cara nak buatnya. Ataupun awak boleh buat dot macam ni. Okey, tu tak ada masalah, itu atas inisiatif masing-masing lah. Atas fahaman masing-masing. Seterusnya kita akan belajar mengenai membentuk persamaan bagi garis lurus. Jadi Y sama dengan MS tambah sin adalah persamaan bagi garis lurus. Jadi macam mana kita nak buat persamaan bagi garis lurus ni? Okey, first adalah kita akan tahu M tu adalah kecerunan. Kecerunan ni di mana awak masukkan nilai 2 titik daripada graf ni. Okey, masuk dalam formula. Okey, seperti yang saya dah tulis kat sini adalah 2 titik nilai yang awal dan akhir. So, kita akan masukkan nilainya, iaitu 9 Y2 tolak Y1. Apa dia? 3. Okey, lepas tu 7 tolak 1. Awak define siap-siap supaya awak tak cepat confuse.
Okey. Macam tu je. Lepas tu, awak tolak 9 tolak 3, 6. 7 tolak 1, 6. So, boleh kecilkan tak? Boleh. So, sama dengan 1. Okey, bagi C ni pula. C ni adalah pintasan Y di mana apabila X adalah 0. Okey, ini adalah pengetahuan am tau. Di mana kat part CX, nilai Y adalah 0. Dan dekat part CY, nilai X adalah 0. Jadinya bila awak buat garisan ni memintas pada part CY, itulah sebenarnya nilai pintasan Y. Okey, so jadi daripada graf tu bila awak lukis, awak akan dapat nilai kat situ. Contoh saya letak 2.5. So daripada situ awak dah dapat dah dua maklumat. Awak just masukkan je dalam persamaan, iaitu Y sama dengan M dia apa nilai kecurangan dia? 1. X. X just tambah gitu je. Lepas tu tambah C adalah 2.5. Ataupun nak lagi cantik, Y sama dengan X tambah 2.5. Dah siap. Okey? So, itulah sebenarnya cara kita nak tahu nilai, nak tahu dua maklumat ni untuk membina persamaan bagi garis lurus. Baiklah, seterusnya kita akan beralih sesi yang kedua, iaitu mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear. Hubungan tak linear ni maksudnya adalah persamaan tidak linear yang mempunyai nilai, dia punya persamaan adalah Y sama dengan AX tambah B per X. Okey. So, dalam subtopik ni, kita akan belajar untuk kita convert, kita pindah. Kita tukar hubungan tidak linear ni kepada hubungan linear menggunakan hukum linear. Okey. So, hubungan linear ni adalah di mana persamaan linear tu adalah Y sama dengan MX yang tambah C yang kita belajar tadi tu. Okey. So, macam mana kita nak tukar? Senang caranya adalah kita kena buang salah satu X ni daripada A atau B. Sebab A dengan B ni adalah pemalar. So, ada dua cara kita nak buang supaya kita dapat membentuk persamaan linear. Yang pertama adalah guna kaedah darab. Macam kita nak guna kaedah darab ni? Okey. So, guna kaedah darab, kita nak buang X dekat B ni. So, kita darab semua ni dengan X. Sebab kita nak buang X ni kan? So, kita Y darab X. Okey. Sama dengan AX kuasa 2 tambah B. Dah siap. So, macam kita nak nampakkan dia sebenarnya kita dah dapat persamaan, kita dah tukar kepada persamaan linear. Okey, macam ni. So, YX ni adalah Y besar tu sama dengan M dia adalah yang nilai A ni adalah M. X ni S lah, kita kena sama gitu. Lepas tu tambah B ni adalah nilai C. Apa ni? Pemalar bagi C. So macam tu je, senang kan? Cikgu, saya nak guna kaedah bahagi. Tak ada masalah, kita boleh guna kaedah bahagi. Okay, so kita bahagi semua dengan X. Okay, mana kita nak buang X tu dekat A ni. Tadi dekat B ni kita dekat A pula. So, kita nak buat Y bahagi X sama dengan AX bahagi X adalah A dan B per X kuasa 2. So, kita nak nampakkan dia macam mana? Ini adalah nilai Y sama dengan, ini adalah nilai C tambah. Okey, kita nampak kan kat sini kan? Macam mana satu X, satu M kan? So, kita pecahkan dia kepada B. Satu ni darab. Satu X kuasa 2. So, B tu adalah M. Dan 1 per X kuasa 2 adalah X. So, nampak kan? So, kalau kita nampak lagi, kita susun. Kan nampak tu? So, inilah caranya kita nak tukar hubungan tak linear kepada hubungan linear menggunakan hukum linear. Cikgu, kenapa kita kena nak tukar ni? Sebab kita nak tukar ni untuk kita mudah untuk lukis graf garis lurus. Bila kita mudah untuk kita lukis graf garis lurus, kita lagi mudahlah kita untuk dapat maklumat. Macam kita belajar tadi, kan senang kan dapat maklumat kan? Itulah sebabnya kita kena tukar. So, ini jelah cara dia. Okey? Jadinya itu sahaja
yang dapat saya cover untuk kali ini. Semoga berjaya. Assalamualaikum.